Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini saya akan membentangkan syarah hikam 11, iaitu dalam subjek dirasah tasawuf an-nasiyah yang diajar oleh Profesor Madya Dr. Syed Abdul Latif bin Syed Omar. Sebelum itu, nama saya Muhammad Farham bin Osman, nombor metik 051747 daripada Usuluddin semester 7. Jadi kita terus pergi ke ayat hikam yang ke-11, iaitu dalam kitab hikam Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari, iaitu kalam hikam yang ke-11, iaitu irfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataijuhu. Yang bermaksud tanamlah wujudmu dalam bumi yang tersembunyi, yakni agar tidak dikenali orang. Kerana sesuatu yang tumbuh dari benih yang tidak ditanam, maka buahnya tidak akan sempurna. Jadi untuk syarah hikam ayat ke-11 ini, yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan ayat tadi, tanamlah wujudmu itu, di dalam hikam itu adalah menjauhkan diri daripada segala bentuk kemasyhuran dan populariti, seperti mengharapkan pandangan orang untuk perkara yang dilakukan. Jadi sebelum kita melakukan perkara atau amalan-amalan untuk kepentingan agama ni, jadi kita ni kena tanamkanlah niat yang ikhlas dalam hati. Kerana apabila niat yang ikhlas itu, orang kata populariti, kemasyhuran tu akan memadamkan niat ikhlas dalam hati tu. Sebab apa? Kata kemasyhuran dengan populariti tu boleh menghilangkan niat ikhlas dalam hati. Maknanya kata kita nak buat perkara atau amalan untuk agama ni memang kena niat dengan ikhlas. Dan kita kena yakin bahawa kebaikan itu akan datang sendiri jika kita meninggalkan populariti. Maknanya kata bila kita nak buat benda-benda pun untuk kepentingan agama ni, janganlah kita fikir kita mengharapkan orang kata famous, mengharapkan orang tengok kita dah. Jadi kita kena niat betul-betul, tajdid niat balik, kita kena ikhlaskan hati kita, supaya orang kata kita tak mikir dah populariti kemasyhuran tu. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, ayat yang berbunyi tadi dalam hikam tu, bumi yang tersembunyi. Okey, bumi yang tersembunyi ni adalah tempat di mana tidak tumbuhnya atau wujudnya sifat yang inginkan kemasyhuran dalam hati tu. Jadi yang ketiga, sesuatu yang tumbuh dari benih yang tidak ditanam, maka buahnya tidak akan sempurna. Bermaksud benih yang tidak ditanam dalam sebab buruh. Bermaksud benih yang tidak ditanam dalam hanya akan tumbuhnya yang lemah, kering dan tidak dapat dimanfaatkan. Bahkan mungkin benih itu akan mudah dimakan oleh burung atau binatang lain sebelum tumbuh menjadi tanaman. Kata bila amalan kita yang kita buat sekadar kata untuk mengharapkan populariti atau kemasyhuran, itu adalah hanya kata perkara yang sia-sia. Jadi kita kena tanamkan benih tu. Benih tu amalan kita tu dalam hati, dan kita kena niat, orang kata niat tu biar ikhlas, dan kita kena jauhkan diri kita tu untuk menjadi famous. Kita kena niat betul-betul untuk kita, macam kata kita nak menyebarkan dakwah. Kalau kita cakap sedap kata, tapi janganlah kita orang kata bila kita cakap pasal agama ni apa semua, jadi kita mengharapkan famous macam kenal kita apa semua dah. Jangan mengharapkan famous dan kemasyhuran tu. Sebab apa? Sebab yelah, orang kata perkara yang sia-sia, tak ada dah, habis gitu je. Jadi kita kena jauhkan, kena niat betul-betul ikhlas. Jadi Ibnu Atha'illah meletakkan contoh tumbuhan di sini kerana dua perkara yang berkaitan. Yang pertama, proses pengukuhan asas. Jadi kita tengok skrin tu, proses ini bagi tumbuhan akan didapati hasil dengan menanam benih
di dalam tanah dan menunggu ia tumbuh dengan sendiri. Begitu juga perbuatan amal kita yang kita sembunyikan ia dan tidak berniat untuk menunjukkan ia kepada orang ramai. Itu untuk proses pengukuhan asas. Kata biar kita tanam benih tu dalam tanah tu, orang kata biar niat kita tu ikhlas. Bayangkan kata tumbuh dengan sendiri. Janganlah kita kata dengan macam ayat tu, begitu juga perbuatan amal kita sembunyikan ia dan tidak berniat untuk menunjukkan ia kepada ramai. Jadi yang kedua, proses pengembangan tanpa merosakkan asas. Jadi kata setelah daripada proses pertama tu, setelah ia membesar dan berkembang kerana asas tadi tu, ataupun orang kata akar duduk bawah tu, bila kukuh dah, ia akan subur dan berbuah. Maksudnya apabila niat kita untuk melakukan amal tu secara ikhlas dan kata kukuh dah, maka kata manfaat tu imaidi. Manfaat tu imaidi dan dapat dinikmati oleh semua orang. Jadi syarah Syekh Fadlallah Hari dalam terjemahannya, kata kalau perbuatan-perbuatan kita tidak didasarkan pada pengabdian yang rendah hati, tawaduk itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka perbuatan tersebut tidak akan menunjukkan hasilnya dan tidak terbebas dari kepalsuan serta kemusyrikan. Yakni menyekutukan Allah secara halus. Jadi bila kita menginginkan pangkat atau penghargaan tu, maka buah dari perbuatan kita tu, orang kata jadi masang lah, jadi busuk. Sebab apa? Sebab kerana sifat dunia tu selalu berubah. Sebab kata nak mengingat pangkat atau pangkat tu. Jadi yang ketiga tu pengamal tasawuf yang betul tidak mempedulikan hasil dari perbuatan itu, tapi mereka merasakan rahmatnya sejak awal penyahan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tahu pengamal tasawuf yang betul ni memang cara dah kau orang. Dia buat tu memang orang kata dia tak peduli dah. Dia nak rasa macam orang tasawuf ni kata merasakan rahmatnya daripada awal tu sehinggalah ke akhir. Jadi seterusnya Ustaz Salim Baharish radhiyallahu anhu mensyarahkan bahawa tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi seseorang yang sedang beramal daripada menginginkan kedudukan dan kemasyhuran di tengah-tengah masyarakat. Jadi hal ini yang kata termasuk dari tipu daya hawa nafsu. Jadi mafhum hikam, maksudnya hikam ni, jadi sembunyikanlah kemasyhuranmu kerana ia akan membawa kepada kebaikan atau keikhlasan. Kita kena kata tak payahlah kata mengharapkan masyarakat tu. Niat yang ikhlas itu akan membawa kepada kebaikan dan keikhlasan. Sebaliknya keikhlasan yang wujud bersama-sama kemasyhuran berkemungkinan tidak sempurna. Walaupun kita ikhlas tapi mengharapkan juga populariti atau kemasyhuran, kata kemungkinanlah tidak sempurna. Yang kedua, jangan pedulikan perkara dunia yang fana. Apa yang dibuat oleh manusia di muka bumi ini bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mendatangkan apa-apa hasil dan faedahnya. Jadi orang kata bila kita nak buat amalan ataupun perkara-perkara yang melibatkan agama, kepentingan agama tu, kita buatlah benda-benda tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tu saja, kalau benda-benda pun kita kena buat semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan perbuatan kita itu, dengan amalan yang kita buat tu, ada manfaat dan faedahnya bila kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya penerangan hikam. Hikam sebelah ni mengajak kita menyelami persoalan yang lebih halus, iaitu hakikat kita diri sendiri atau kewujudan kita. Kalau kita ni dijadikan dari tanah, maka kembalilah jasad kita ni kepada tanah. Itu jasad kita ni harus dilayang sebagai tanah, kata paling bawah sekali, supaya kata kita kena zuhud lah untuk duduk sama rendah diri macam tanah ni, supaya ia tidak mengenakan tipu dayanya. Apabila kita sudah dapat menyekat pengaruh jasad, maka kita hadapi pula roh kita. Tapi roh ni datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan roh itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kata kita kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila seseorang hamba itu sudah tak terikat lagi dengan jasad dan roh, maka jadilah dia
bekas yang sesuai untuk diisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata apabila ada sifat rendah diri ni, maka kata itu merupakan sebahagian daripada keikhlasan. Dan Syekh Zarruq pernah berkata, seperti mana ikhlas merupakan benteng segala amalan, maka kumul pula menjadi benteng ikhlas. Oleh itu campakkanlah nafsu. Kata walau bagaimanapun kata ikhlas tu boleh jadi benteng segala amalan. Bila kita niat segala ikhlas, maka humul ni maksud tersembunyi. Tersembunyi itu pula menjadi benteng ikhlas. Bila kita buat perkara macam orang nak nampak dia, insya-Allah benda tu akan menjadi benteng ikhlas. Oleh itu campakkan nafsu, buang nafsu kita. Okey. Al-Buti ada menjelaskan bahawa 3 perkara yang kita perlukan sebelum menjalankan ajaran agama kepada masyarakat umum. Jadi yang pertama, kita kena ada ilmu dan pengetahuan. Ilmu, pengetahuan. Jadi kalau kita ni nak menyampaikan ilmu-ilmu agama, ajaran agama, jadi kita kena ada ilmu. Kita tak boleh menyampaikan ajaran agama pada masyarakat tanpa didasari ilmu pengetahuan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, membersihkan hati. Jadi seperti yang kita tahu, kata semua manusia ni ada nafsu. Nafsu tu nafsu yang menggoda kita ke arah tidak ikhlas. Kita buat benda tu memang tak ikhlas. Kita buat benda tu memang tak ikhlas. Jadi tajdid niat kita balik, kita membersihkan hati kita tu amatlah penting untuk kita lakukan sebelum kita menjalankan ajaran agama, sebelum kita menyebarkan ajaran agama. Seperti amar makruf, nahi mungkar, kita tarbiyah, dakwah dan lain-lain. Yang ketiga, menyucikan hati. Menyucikan hati ni maksudnya adalah kita hindar belaka, kita ngelak belaka daripada kecenderungan dan senang kepada gemalak dunia, kenikmatan dan pujian. Kita menyucikan hati ni, kita kena ngelak lah daripada orang kata kesenangan-kesenangan dunia, kenikmatan orang puji kita, populariti tadi, kemasyhuran tadi, kita kena ngelak. Untuk menyucikan hati kita, untuk kita melakukan amalan-amalan agama itu secara ikhlas. Jadi bila kita melakukan secara ikhlas tu, insya-Allah molek lah. Molek. Kita buat tu secara ikhlas. Jadi ketiga-tiga perkara ini yang disebut itu bukan perkara sukar dilakukan jika kata masih dibayangi dengan sifat kemasyhuran. Justru keperluan pada uzlah dan tafakur tu diperlukan agar hati dan niat kita dapat diperbaiki dan dihiasi dengan sifat mahmudah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita memulai pekerjaan agama untuk menyebarkan dakwah yang berhubung dengan masyarakat luar, kata-kata bila kita nak pidato ke dakwah ke untuk menyebarkan agama kepada masyarakat umum, kita kena niat dalam hati kita tu biarlah ikhlas. Ikhlas untuk menyebarkan agama. Mudah-mudahan benda ni semua, niat yang ikhlas itu dapat menjauhkan diri kita daripada kemasyhuran dan niat ingin terkenal. Jadi itulah, kita kena fikir molek. Bila kita ingin melakukan sesuatu perkara yang melibatkan kepentingan agama, bukan setakat kepentingan agama saja, semua benda lah kita kena niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita mikir populariti, janganlah kita mikir kemasyhuran, kerana itu boleh merosakkan ikhlas. Jadi saya rasa itu saja kot untuk ayat ikan ke sebelah ni. Jadi saya harap semua pendengar dapat manfaatnya. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.